الله وبركاته. شفاعة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرواح أبينا أمتنا ومحو أنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى شهير الملائكة مقربين والغيب. Ibu bapa kita, abang-abang, kakak-kakak, adik isteri, ipar-ipar kita semua, menantu bapak mentua, mak mentua kita, insya-Allah semua muslimin muslimat, mukminin mukminat semua, orang yang telah pergi mendahulu kita dahulu zaman daripada Nabi Adam hingga sekarang telah pergi mendahulu kita sampaikan ya Allah semua makhluk-makhluk Allah yang malaikat semua sekalian alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabbihi baraka sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengurniakan kepada kita nikmat yang besar yang tidak mampu kita nak menghitung, apatah lagi kita nak membayarnya. Dan Allah bukan menyuruh kepada kita untuk membayar ataupun apa saja, cuma Allah nak kita mensyukuri. Jadi bersyukur tu nama istilahnya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah tu tadi makna syukur, puji itu hanya dialah memuji dirinya sendiri. Sekalian alam makhluk yang semua tadi yang dijadikan oleh Allah, semuanya makhluk-makhluk Allah itu memuji kepada Allah, tidaklah sama Allah memuji dirinya sendiri. Jadi dia letakkan situ. Setiap puji-pujian yang keluar daripada mulut kita bukanlah kalam kita, tetapi hak dia juga, dia memuji diri dia. Buat kata Rasulullah SAW dalam keadaan nasyid, Rasulullah bersabda, ya Allah, sesungguhnya engkaulah yang tahu memuji dirimu sendiri, dan aku ganti menunjukkan engkaulah memuji dirimu yang sebenar. Ya, faham? Duduk di situ barulah puji yang sebenar-benar, dia yang memuji dirinya bila kita memuji pada Allah SWT. Jadi alhamdulillah, ya, hidup ini yang diberikan kepada kita ini kita rasakan bukan kepunyaan hidup kita, tetapi mutlak zat, esa zatnya tunggal, dialah yang hidup, maha hidup, dan yang ada ditajalikan, yang hidup itu menunjukkan dia keesahan diri zatnya, ketunggalannya, bukan menjadi kita tak ada, hidup kita ni tak ada. Yang kita rasakan ada itu angan-angan tertipu. Itu satu penipuan yang berlaku, kezaliman. Kita telah melakukan satu kerosakan yang besar pada diri kita. Kita merasakan ada kedirian kita, dan kita rasa aku memiliki hidup, sedangkan Allah dah bagi tahu engkau belum disebut apa-apa yang maha hidup aku. Jadi aku ingin dikenali, maka aku jadikan hidup bukan tujuan lain, untuk engkau kenal bahawa engkau tak punya hidup, yang hidup hanya itu ingin aku dikenal. Jangan lari tajuk. Bila kita dah faham tu, baru yang lain akan ikut jadi elok. Perkataan, kudrat, iradat, 7 sifat yang kita bawa mana pergi dalam mimpi pada masa itu, 7 sifat yang dibagi pada kita dalam hidup. Dalam hidup tu ada
7 sifat tu, hayat, alimun, qadirun, muridun, samiun, basirun, mutaka, itu yang selalu kita bawa, yang besarnya. Baru jadi pecahan yang lain, asma-asma, sifat-sifat yang lah. Tapi itu kita pegang. Hayat tu tadi nak kena faham dulu. Hidup bukan hak milik. Hidup bukan mengesahkan aku, tapi mengesahkan dirinya. Mengesahkan dirinya. Jadi kita bukan boleh memilih-milih. Kalau memilih-milih maknanya kita ni telah rosak. Bukan, sebenarnya dialah yang telah menetapkan daripada azali, abadi, bila-bila, awalu, akhiru, zahiru, batin, semua dia. Wa huwa bikul, semuanya adalah lukisan yang telah ditetapkan sejak dulu. Cuma kita bila tak dengan Allah, tak faham Allah, kita akan mengatakan ini cerita untuk apa ini, kita tahu untuk yang lain-lain. Sebenarnya semua nak menceritakan kisah dirinya yang tunggal, bukan banyak. Semua menghala kepada awal pun daripada dia, akhir pun pada dia, zahir pun dia, batin pun dia. Kita tak miliki apa-apa, semua dia. Kalau kata zahir ni yang nampak semua zahir, semua jadi dia. Awal pun dia. Apa ada kita pada kita? Apa ada? Abuk pun tak ada. Jadi jangan mengaku-ngaku. La ilaha jadidu imanakum. Maka sabda Rasulullah SAW, jadidu barukan balik dia seperti yang kau tahu di alam roh. Ya, dengan akthiru min qawli la ilaha illallah. La ilah. Mantapkan dia. Hingga betul-betul kita betul-betul hakul yakin tak ada kita. Jadi apa yang berlaku dalam diri kita, kisah-kisah apa pun dalam diri kita semua masuk, semua kita akan nampak semua perbuatan takbir dan takdirnya. Bila itulah kuat dalam diri kita, kita akan nampak di luar pasti semua takbir dan takdirnya. Kita nampak semuanya. Jadi tanya pada diri kita nanti, kita tanya, di manakah hala tujuan hidupku? Ujian-ujian yang setara mana yang penghabisan, yang akan aku nanti bila wafat, sebentar lagi ataupun besok atau lusa atau tahun depan ataupun apa pun, yang penting kita tahu ujian yang penghabisan tu ujian apa. Musibatun yang besar sekali yang akan menimpa kita nanti bagaimana? Bergantung kepada kecintaan kita kepada yang kita lihat. Kalau kita cintanya tadi kepada makhluk, maka itulah maknanya ujian akan menjadi ujian yang paling besar kepada kita. Kita cinta kepada mak bapak kita, semalam diceritakan. Bila dia meninggal, kita dah huru hara. Nah, sebab apa jadi huru hara? Bila kita renung. Sebab masih lagi kita merasakan ada diri kita. Jadi ujian yang macam mana? Setiap last kali ujian yang paling berat adalah sakaratul maut. Itu hari kita lihat orang yang kita cinta sekali dicabut. Sekarang kita sendiri dicabut. Selamat tinggal isteriku, selamat tinggal teman baikku, orang yang aku cinta kat mana pun, makhluk-makhluk Allah yang aku cinta, selamat tinggal. Bolehkah engkau berpisah? Ada tak engkau meraung dalam sakarat engkau tu tadi yang, atau bagaimana? Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi engkau ni kena memikirkan, dan bila matikanlah diri kamu, kata Rasulullah sebelum Kenapa Rasulullah? Sebab engkau memikirkan mati tu macam mana, nanti engkau nak tinggal, boleh tak? Kau tak meraung ke sekarang tu maut datang tu nak cabut, engkau lihat anak-anak engkau, isteri engkau, tolonglah ya Allah anak isteri aku. Ada tak? Kalau sekarang pun baru 2 bulan 3 bulan kita tak nampak isteri kita, dah meraung, kita tak tentu arah, maka itu ke layak nak kita. Macam mana kita kena tukar ujian-ujian tu tadi, kita nak ambil yang last kali punya ujian. Ini bukan saya cakap maknanya, ini adalah satu proses yang Rasulullah kata matikan diri sebelum. Matikan diri, baru kau tahu nanti rupanya masa kau nak buat matikan diri sebelum mati tu kau ada lagi kau sayang pada ni, tanah ni sayang. Tapi kalau kau matikan betul-betul diri kau, nanti kau kena tak ada rasa apa-apa kalau dia pergi daripada sekarang ni lah. Tapi masih lagi kau buat tu, masih ada lagi benda yang nak ngikut yang bukan selain Allah, maknanya engkau belum lepas lagi. Masih ada lagi satu
yang akan menjadi hijab kau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masing-masing kita kena memproses carinya. Kalau ada lagi beresi, selesaikan dulu. Supaya kalau kita lepas, boleh tak kita, ataupun sekarang ni lagi kita sentiasa dengan Allah kita ajar. Oi, bukan senang. Yang kita sayang kan, berunsur Allah bagi, rindu-rindu tu semua Allah bagi untuk menilai orang yang kita rindu. Kalau rindu tu tak ada, kita tak dapat nilai orang tu. Betul? Tapi bila rindu tu tadi, seseorang yang kita rindui, sebab apa? Sebab ada dalam hati aku rindu pada dia. Sebab Allah yang bagi rindu. Jadi rindu tu tadi kau tukarkan kepada Allah yang membagi rindu. Sebelum jatuh kepada itu. Bukan saya tak bagi rindu pada mak ke, bukan. Rindu tu tadi kerana Allah yang jadi kita nampak rindu dengan mak, rindu dengan Allah tu lebih lah lagi. Mana kita tak tinggalkan rindu dengan mak, tapi kita tetap teguh itu rindu datang daripada Allah. Kita tetap, bukan maknanya dapat Allah Ta'ala kita tak rindu dengan mak bapak, bukan. Dia seiringan, menunggal menjadi satu. Tanda Allah nak memberitahu rindu, dia jadikan kita rindu pada makhluk dulu. Dan itu kita belajar, kita pulang kembali, engkau lagi best, baru dapat jadi. Baru betul tauhid tu. Rindu tu tauhid tu tadi. Tak ada yang lain di hati. Walaupun kita sebut makhluk, tapi tetap hati kita dengan, sebab dia yang memberikan kita rasa rindu pada makhluk. Dia itulah yang dia tu yang menurunkan tu tadi rindu. Dia tu yang kita duduk kan. Jadi bolehlah kita rindu dengan makhluk. Sebab merindu kepada makhluk tu seolah-olah kita merindu kepada, sebab kita tahu bukan jatuh cinta. Kalau dia tak ada pun kita tetap rindu tu Allah yang bagi. Itu satu. Bagaimana cara payahnya tadi bila ujian-ujian ni kita nak olahkan. Kita tak sedar kadang-kadang kita dah merindu. Waktu nanti bila kita matikan diri, sebelum mati baru kita akan nampak, ya Allah, masih banyak lagi yang aku rindu. Anak lah tu lah kan, aku tak boleh mati sekarang ya Allah. Maknanya kita tak jadi mati, sebelum mati tu tak jadi lagi. Mana ada sangkut. Kalau mati itu sebenarnya tu sangkut lagi, betul? Jadi bereskan cepat. Masing-masing kita akan waqafa billahi syahid, cukup Allah menjadi saksi apa. Jadi jangan kita sibuk orang lain. Dia pun tak ada bersedia pun ingat mati. Jangan sibuk, kita jaga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata tadi waqafa billahi syahid. Cukup Allah sendiri yang menjadi saksi bagaimana kita dengan Allah. Jangan suruh orang jadi saksi kita dengan Allah. Cukup Allah sendiri. Sebab bila dia bagi tu tadi, kita menutupi. Allah tahu aku bagi yang elok, kau tutup. Buka kan, nampak dia semua, tak ada lain. Ya. Jadi berat ni ujian-ujian ni, bukan saya cakap tadi, bukan main-main. Kalau kita tak matikan diri betul-betul yang Nabi cakap tu, sebelum datang mati yang betul, supaya kita tidak tipu. Rasulullah ajar kita petua, matikan diri kamu sebelum datang mati yang sebetul, supaya engkau betul tahu diri engkau dengan Allah macam mana, nilai dia. Bila buat tu baru tahu, si cinta dunia ni, cinta harta tanah ni, orang ni, macam-macam cinta rupanya. Kalau tak matikan diri, kita tak dapat trace. Dia tak auto detect tu benda tu. Kau sekadar gitu je. Tapi kau, bila kau matikan diri, lihat rupanya ada benda yang sangkut-sangkut, kau tak dapat buat matikan diri. Di situ kau proses cepat, clearkan tu cepat. Mana yang sangkut-sangkut tu, bateri ke, minyak hitam ke, air tak ada ke, dia akan tunjuk kat kereta kalau automatik kan. Kalau tak automatik, dia kena faham-faham sendirilah. Dia tekan enjin, bunyi enjin dia tahu ni kurang minyak hitam. Contoh tu yang manual. Kita ni Allah bagi special, automatik lagi special. Buat dia juga. Buat dia je. Macam-macam datang, kata kita lagi buat tak tahu pun ada. Tu. Bila kita jumpa betul-betul guru tadi, baru dia bukakan betul-betul enjin kau yang auto tu, dia bukakan. Kenapa kau tutup? Sebab apa tutup? Sebab dah rasa diri tu ada. Tentu kau tutup. Kau rasa diri kau ada, padahal wujud kau tu wujud engkau rasa engkau ada sekali. Dua. Maka itulah menutup. Allah tak pernah tinggalkan kau. Mana ada pernah tinggal? Semua dia. Tu tadi. Jadi di situ beratnya ujian tu bila kita buat, ya Allah, nak ninggalkan satu-satu yang rupanya mujurlah.
Beruntunglah kita Rasulullah SAW tu memberikan syafaat. Sebab Allah bagi tahu ujian yang musibah, bala ujian yang menimpa pada engkau itu daripada aku, kata Allah. Tapi orang yang bagaimana? Orang yang dah kenal diri, kenal Allah. Macam Rasulullah, para Nabi 124, wali-wali Allah, orang arif billah. Dia dah kenal diri, kenal, dia layak menerima ujian. Dan semalam saya dah bagi tahu kan, ni saya cerita lagi ujian lagi. Dia panjang lagi ujian ni. Kalau nak diceritakan banyak, tapi ni disambung lagi maknanya. Ujian tu tadi, ujian yang berbentuk apa? Yang paling berat. Aduh. Kalau kena ujian tu, ya Allah. Mati. Mati tu ujian berat. Maka tu Nabi kata matikan diri. Solat pun jangan ada rasa diri, jangan ada rasa. Kat mana pun pergi kau kena zikir yang betul, iaitu matikan diri dulu, baru boleh zikir, baru betul. Tapi kalau kau zikir tapi hati kau ingat Allah, ingat benda-benda lain ni, tak jadi, Allah Ta'ala kata. Dengan sikap kau membenci segala yang ada Allah wujudkan, itu lebih baik daripada kau ibadah berpuluh tahun tapi hati kau masih ada satu lagi cinta pada selain Allah. Maknanya macam tu sekali tegas ni tadi. Masih ada lagi kita cinta. Allah cinta, yang ni pun cinta, tak boleh. Allah cinta, diri kita pun cinta, tak boleh. Cinta sejati tu dia maka tu matikan diri baru dapat detect. Aku kat sinilah, orang ni kat sinilah, orang ni kat sini lah. Sebut dia motosikal ni, perlombaan dunia, dia dah mengelumpur nak beli tiket, nak apa semua. Bukan saya cakap tak bagus, tapi dia tak dapat olahkan keseronokan tadi. Tu. Jadi dia tak dapat olahkan. Kalau dia dapat olahkan, keindahan dia tu dipulangkan, kau tu lagi indah, ya Allah. Jadi dia boleh tapi dengan Allah syok dia. Best yang subhanallah. Dia akan zikir, memuji, mensucikan Allah aja sebenarnya. Jadi detect tu tadi mesti la ilaha illallah, matikan diri dah tu. Tapi la ilaha illallah kau ingat lagi senduk, kau ingat lagi bil trek, ingat lagi diri kau, nama kau nak pergi sana pergi sini, itu bukan la ilaha illallah, itu kau memperrosakkan diri kau. Sebab nak sebut nama Allah yang Maha Suci ni, nama dia yang agung, geliga yang betul-betul tak ada geliga yang lebih hebat, tidak ada yang lebih sedap selain kita menyebut nama Allah. Tidak ada yang lebih bergetar bila sebut nama Allah, adalah bila kita buangkan semua kedirian kita, baru kita sebut, baru keluar yang dikatakan sangat manis tiada pahit. Indahnya kita, ya Allah, tak terucap kita. Jadi dengan itu tadi dia akan detect. Dengan la ilaha illallah tu kita akan detect. Sebelum kita nak dapat tu tadi, masih ada satu lagi. Maknanya masih ada lagi satu hijab kita dengan Allah. Kalau dua lagi banyak lah, tiga lagi banyak. Dia nak buang sebetul-betul. Jangan nipu diri. Jujurlah kamu dengan dirimu, kata Syekh Abdul Fajar. Jujurlah dengan dirimu. Jujurlah dengan dirimu betul-betul. Jangan kita tak jujur dengan diri kita. Macam mana? Kita masih ada lagi kecintaan kita pada makhluk lagi, kita biarkan. Jujurlah. Buang, jujur. Buang. Saya tak mau nanti kita tertipu. Rasulullah tak mau, Allah tak mau. Allah suruh buang. Buang. Alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra alladhi anqadha wa rafa'na laka, bawa aku naikkan nama kau. Tapi kau tak buang kiri kanan daripada dalam, masih ada lagi satu, kau tak boleh buang habis-habis. Baru wa rafa'na laka, baru Allah naikkan nama kau. Itu daripada nama aku, yang nama kau itu, nama dirimu yang di dalam itu adalah aku, tak ada lain. Engkau tak ada pun. Di situ rafa'na, naik nama kita, sebab kita dah binasa. Yang ada dialah nama tu. Segala nama saya Aziz, Rahman, Rahim, Mazdi, Kamal, semua dah lenyap. Yang ada Ahad, iaitu dia je. Itu yang paling indah, tak ada baik. Jadi bala ujian tu tadi, adakah kita dah memberesi di dunia ini? Dalam keadaan kita menyebut nama Allah, contohnya kita sebut nama Allah, tapi ada benda tu mengikut sekali. Cinta diri, cinta aku buat ni ada kepentingan lain, maka tak dapat kemanisan dengan Allah.
Kau tak jumpa pula guru-guru yang arif bila ni. Lagilah engkau tak jujur dengan diri kau. Ya. Kau rasa syok sendiri, aku buat ni dapat ganjaran ni. Kau ingat ganjaran tu besar nikmat. Ya. Kau tak nampak, kau dapat sebut nama Allah dan kau tahu yang sebut nama Allah tu indahnya dia menyebut diri. Kau tak dapat tu. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soleh. Siapa nak pertemuan dengan Allah di dunia lagi? Hendaklah laku amal soleh. Apa tu amal soleh? Kenal diri, kenal Allah. Baru kau tahu amal soleh tu kau tak akan membanggakan apa pun yang kau buat. Dan hidup kau tak perlu bangga untuk siapa-apa. Engkau tahu hidup kau adalah kepunyaan Allah. Itulah amalan soleh. 24 jam kau tak pernah nak ungkit apa-apa. Kau rasa syok dengan Allah. Kalau kau masih meminta tu maknanya kau masih lagi ada makhluk dalam diri kau. Nyahkan dia, keluarkan dia. Bersungguh-sungguh sebelum kita datang mati yang betul. Rasulullah nak ia datang daripada laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Telah datang kepada seorang rasul yang betul-betul nakkan keimanan pada kau. Rasulullah datang nak suci lagi. Kau tak faham lagi. Tu Muhammad tu mana satu, Rasulullah tu siapa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Anfus dalam diri kau yang halus, dalam diri roh ada. Anfus tu tadi. Anfusik dia datang kat situ. Engkau tu daripada dia Rasul. Dapat suruhan tu tadi. Kenapa kau tutupi? Kau letakkan ujian, kau letakkan tadi apa ni, hijab diri kau nutupi yang datang daripada Allah tadi. Rasulum min anfus. Laqad ja'akum, telah datang kan? Laqad ja'akum rasulum, telah datang kepada anfusikum dalam. Tak nampak lagi. Allah dia hantar pesuruh. Dia juga tak nampak. Ayat tu kau kata nyawa kau. Itulah dia. Rasul. Ayat tu. Diistilahkan Rasul pesuruh Allah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lain. Rasulum itu lain. Itu daripada Allah. Laqad ja'akum, telah datang Allah Taala. Dariku pesuruhku ke atas dalam dirimu bau datang berita-berita apa. Tapi kau tak faham. Kau baca je lah laqad ja'akum, tapi kau tak hadir, maknanya kau tak dapat rasakan dia tu yang tadi, yang duduk kat hayat kau hidup tu. Bukan lain pun, ialah pesuruh daripada dia. Jadi bila kita dapat detect ujian-ujian ni, kita akan cepat bertindak untuk cari jalan proses dia untuk membuang. Membuang ni lebih baik. Membuang ni daripada kau istighfar tapi kau tak buang. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Bukan saya cakap tak boleh baca. Baca 1000 kali hari-hari, 20 tahun. 20,000 tahun pun, tapi kau tak membuangnya. Masih ada lagi diri kau. Istighfar kau tu masih lagi dalam keadaan tak sedar. Allah suruh sedar dulu. Menyesali, sedar kan, baru datanglah dia punya nikmat istighfar tu tadi, sampai lebur diri kita. Istighfar pun kena lebur tu. Lebur semua segala apa yang perbuatan yang dengan keserikan, dia bagi rasa serik dan rasa kita benci benda-benda tu. Ingat diri kita pun benci, dia bagi macam tu oleh Allah. Maknanya tu tanda-tanda Allah telah ampun. Bukan banyak bilangan istighfar kita yang kita yakin, wah aku istighfar 20,000 dah, 30 tahun dah, mestilah dia ampunkan aku. Bukan banyak bilangan, banyak tahun, tetapi rahmatnya yang engkau terasa, dirasa dah seolah-olah engkau dah tak ingat dah. Dan kau tak berkeinginan lagi nak buat. Itu tandanya Allah dah tapi masih lagi berkeinginan nak ada rasa diri, maka itu belum diampun lagi. Kita masih lagi nak main-main dengan Allah Ta'ala. Kejap ada kita, kejap tidak, kejap. Apatah lagi kalau tak belajar ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Dia tak sedar, dia kejap ada dia, kejap Allah, kejap dia tak sedar. Lebih baik orang yang belajar, dia sedar, ada detect orang kata tadi. Kan? Ada detect.
enjin start, dia auto tengok. Apa merah kat bateri ni? Bateri lemah punya. Dia bagi tahu detect kan. Jadi kita matikan diri, detect akan datang. Apa kelemahan kita? Dia akan bagi tahu Allah Taala. Qadja. Ni saya bagi satu rahsia. Bila ujian tu datang, kan? Bila ujian tu datang, sebelum ujian tu sampai, bala bencana tu, musibah dia Allah sampai dengan pada engkau. Musibah tu tadi, Allah meletakkan kekuatan tu dulu untuk menanggung musibah. Kemudian datang lagi laqad ja'akum rasulun. Mana dalam laqad sadaqallahu rasulahu ru'yah. Dia beri keyakinan dan dia berdoa dengan syafaat dia tadi. Mubassiran wa nazir. Berita gembira, dia bagi tahu kepada kita berita gembira. Aku telah bermohon kepada Allah. Bala ujian yang sampai itu sesungguhnya hadiah daripada Allah. Rasulullah bagi tahu pula. Maknanya Rasulullah kalau nak sampai ujian pada kita tadi, yang berat ni tadi, Rasulullah yang akan mensyafaatkan kita dulu. Tadi dah Allah satu. Lepas tu Rasulullah syafaatkan ujian tu dulu, baru ujian tu sebab apa dia syafaatkan ujian tu? Dia nak memudahkan kita lagi untuk lulus menghadapi uji. Ya Allah. Allah bagi kepada Rasulullah untuk Nabi Muhammad SAW untuk itulah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, Nur Muhammad ni kerja dia gitulah. Bila ada ujian nak nampak kita dia, pergi ke dia dulu. Pergi ke dia dulu. Apa ujian yang paling besar yang sekarang ni menimpa pada kita? Cuba kita ingat. Ini untuk kita nak merenung, muhasabah diri. Apa ujian yang menimpa kita yang berat sekarang? Baru nak tercari-cari kan? Patutnya kita kena cari waktu kita kena mula-mula tu macam mana? Waktu mula. Apa hujan? Ada orang di tengah lautan, kapal dia kena pukul dengan ombak segini, setinggi kapal tu. Pecah satu kapal. Tercungap-cungap antara hidup dan mati. Di ujian dia paling dirasakan tadi. Dah ujung nyawa kat ujung, tak boleh nak sedut nafas dia. Dah kat sini tak boleh sedut. Tak mampu nak sedut dah tengah. Mulut pun tak boleh. Terbeliak dah. Engkau ya Allah. Tu. Datang pertolongan Allah. Tapi pertolongan Allah tu sampai sebab apa? Satu sebab lagi adalah ada satu iringan daripada syafaat Nabi. Tadi yang tu tadi tercungap tu tadi kan, syafaat Nabi tu. Ujian berat tu tadi, syafaat Nabi tu memberikan syafaat. Nabi minta pada Allah diringankan. Sakaratul maut itu. Untuk itu tadi. Jadi sakaratul maut kita pun Nabi SAW mohon pada Allah ringankan. Lepas tu ujian apa yang menimpa kita semua, itu ibaratnya ini ada kapal besar ataupun ada kayu besar berlonggok banyak, itu diibaratkan macam musibah ujian. Jadi yang ujian menimpa kamu yang paling besar, pada Nabi dulu. Nabi syafaatkan dulu, baru dia hantar ujian berat tu kepada, supaya kamu dapat lagi meringankan lagi. Allah satu lagi dah meringankan, nak beri darjat tinggi. Kemudian Rasulullah memudahkan kita menghadap. Kalau 20 jadi tinggal 10 mungkin, contohnya. Tapi Allah tu bagi ujian tu untuk nak naikkan darjat. Tapi sampai ke Nabi, Nabi syafaatkan supaya sayangnya Nabi pada umat. Kena ke Nabi dulu keping. Pada Nabi tu berlonggok lebih banyak lagi kayu-kayu ibaratnya, yang dah memang Nabi selalu kena. Panjang-panjang. Ini yang untuk kita ni sebatang, ini pendek ni je. Nabi pun tahu ni kita tak mampu ni. Walaupun Allah dah bagi kekuatan pada kita, tapi Nabi tetap syafaatkan dulu tu, baru punya ya Allah, Rasulullah lagi sayang. Walaupun Allah bagi, kalau ujian tadi 10, Allah tetap bagi 10, Nabi tetap nak ringankan biar jadi 5 sebenarnya. Jadi pergi ke Nabi dulu ujian tu, sebab Nabi lebih banyak lagi, lebih berat lagi. Ini kecil papan sekeping ibaratnya. Ni saya bagi rahsia. Sampai kat kita kan, kita rasa berat kan, tapi Nabi hadapi dulu.
Lepas tu pak baru pergi kat kita. Lepas tu Rasulullah sendiri doakan lekangkan dia. Dah dia kurangkan, dia lekangkan kita. Allah bagi kekuasaan pada Nabi, dok lekang. Kita boleh hadapinya. Lepas tu bila lekang baru kita nampak, besar ni dia ujian aku. Ya. Kau tengok itu yang besar-besar tu, kayu panjang-panjang tu, semua aku dah dapat dulu. Mana yang besar-besar tu semua datang kepada aku dah. Itu maknanya dah aku hadapi. Dan yang kau hadapi ni, yang kau kata berat sangat ni, itu besar tu je ujian tu. Nabi kata, ya Allah, kita yang anggap dah roboh sangat ujian aku ni berat ni. Apa pun bentuk ujian berat macam mana pun manusia, Nabi dah soft kan, lembut, jadi mudah. Kemudian Nabi balik lekangkan bersatu je. Ujian yang pada Nabi tu lebih berat lagi. Seluruh pokok-pokok kayu yang ada apa semua jadikan papan tu tadi. Engkau sekeping tu, Nabi semua sekali. Apa mantam Nabi macam-macam. Nabi dah melalui itu semua makam-makam. Yang kau lalui ni semua percikkan daripada kayu-kayu Nabi punya bala ujian Nabi yang Nabi dah biasa. Engkau percikkan kan. Ya Allah. Datang Rasulullah SAW waktu kita tadi ujian yang berat tadi, contoh sakaratul maut, Rasulullah datang bagi tahu pak dia beritahu, ini besar ni sekeping je. Bagi kita dah teruk dah sakaratul maut itu dah. Bayangkan Nabi ke apa ya. Nabi doa, ya Allah, seluruh sakaratul maut ni aku sendiri pun tak sanggup berikan pada aku, supaya umatku tak teruk menanggung musibah sakaratul maut. Betul? Ada kita baca selalu kan? Sayangnya Nabi kepada. Jadi kita perlu ingat, apa pun menimpa ujian pada kita, kita kena ingat, ya Allah, ini hanya sekeping. Rasulullah kena lagi seluruh kayu-kayu yang ada ni, Nabi kena macam-macam. Kita baru sekeping besar ni, hara jadi dah. Supaya yang datang tu dalam kita punya perjalanan ru'ya kita, perjalanan mimpi hidup kita dah kena ujian sangat, sampai tak boleh tidur, risau gitu, macam-macam, macam nak tekanan tu sampai nafas tak boleh nak nafas, ujian tu sampai, ya Allah, berat sangat ni, aku nak ninggalkan ni, aku, Allah, berat tu tak ada apa-apa harapan aku tak. Tu datanglah Rasulullah. Kalau kita selawat. Kalau orang yang ahli Allah, dia selawat, dia dah nampak Rasulullah datang lah. Ini kecil je, depan macam ni kita dah nampak dah. Kayu kena kat Rasulullah, pergi kat kita ujian tu. Lepas tu dia Nabi dah hakikatkan dia, satu je ujian tu. Lepas tu bangun tidur ataupun dalam mimpi kita bangun, Rasulullah datang bagi tahu signal begitu. Ya Allah, jadi ringan ujian kita. Jadi ringan ujian kita. Sebab kan Rasulullah dah datang tunjuk besar ni je. Lega tak kita bila bangun? Lega dia bagi. Nampak? Kita tak tahu apa hikmah ujian yang Allah timpakan pada kita. Bukan Allah nak bagi kita nyaya, tak ada. Dia tak zalim. Tapi dia nak bagi sesuatu. Siapa nak bagi? Dia nak bagi hantar Rasulullah supaya engkau dapat jumpa Rasulullah. Tapi Rasulullah bagi, dia kata ni besar ni ujian kau. Aku dah lekangkan dah. Tu lah dia. Bangun tidur, ya Allah, hilang beban kita. Masalah tu kita hadapi juga, tapi kita dah hadapi dengan keyakinan yang Rasulullah bagi. Kecil yang kita nampak. Betul? Itu yang jadi hidup kita kata lupa engkau lagi musibah, ya Allah. Kalau tidak tak jumpa Rasulullah tadi, kita tak nampak, kita rasa ujian kita dah hampir tak boleh nafas dah, tak ada siapa boleh tolong dah ni. Tak ada siapa boleh tolong. Mak ayah semua tak boleh tolong. Tu tadi. Sakaratul maut siapa boleh tolong? Biar Rasulullah datang. Tu. Sebab apa? Dalam hati kita ada rasa cinta pada Rasulullah. Kita tahu Allah dah bagi keampunan Allah kepada Nabi Muhammad. Kita yakin, kita berselawat, kita cinta kepada, bukan nak jaga ajaran tu, tapi lebihnya cinta Allah, cinta Rasul.
Tanda tu kau tu makna kembaran. Bila kau cinta Allah, mana kau akan cinta Rasul. Dia tak boleh pisah. Dua kembaran ni tak boleh pisah. Bukan saya cakap ada dua, bukan, dia kembaran. Maknanya dia tu seolah-olah sebenarnya Muhammad tu sifat dia, tak ada lain. Bukan berbilang-bilang pun. Tu kita nak faham Saya nak istilahkan gitu. Jadi bila kita cinta Muhammad, maka kita akan cinta Allah. Bila kita cinta Allah, pasti cinta Muhammad. Dua kembaran ni tak akan berpi ibaratnya. Bukan saya cakap masukkan Allah tu dua bukan. Ini saya nak bagi perumpamaan. Bila kau cinta Muhammad, mana cinta Allah satu juga. Bila kau cinta Allah, tetap kau akan cinta. Sebab itu zat dengan sifat dia juga, tak ada lain daripada esanya juga. Jadi kalau orang kata dia ahli Quran, yang dia ahli makrifat, dia tak payah selawat dah, tu bohong tu. Dia tak payah cinta pada Rasulullah, bohong tu. Pasti kau cinta Allah, pasti kau cinta Muhammad. Kau cinta Muhammad, pasti kau cinta Allah. Jangan bohong. Pasti kau akan suka ibadah. Pasti kau suka cinta Allah. Bila kau cinta Allah, kau pasti akan cinta kepada Nabi, dan kau akan berselawat banyak pada sebanyak-banyak. Dan kau akan ikut jejak langkah dia. Awal, akhir, zahir, batin, tarikat syariat, tarikat hakikat, makrifat dia, kau nak ikut. Bukan tinggalkan syariat Muhammad dah tak kenal Allah, makin kenal lagi dia kuat ikut syariat, tarikat, keempat-empat tu, hakikat, makrifat sekali, empat-empat dia ikut semua-semua, tak boleh tinggal. Itu tanda cinta Allah, cinta Muhammad. Dia tak boleh tinggal Muhammad punya perangai. Jadi sejauh mana kita mengolahkan pengurusan tu tadi yang Allah turunkan kepada kita yang besar ni tadi, iaitu hayat. Bagaimana kita mempercayai, yakin yang dialah yang memiliki hidup. Macam mana kita nak manajemenkan, uruskan supaya diri kita sentiasa 24 jam dalam keadaan merasakan dia yang hidup. Kita tak ada merasa sikit pun kita memiliki hidup. Macam mana nak buat? Olahkanlah sini. Saya dah bagi dia punya tu. Rasulullah dah tunjukkan jalan petua dia untuk mencapai kepada darjat yang sebenar-benar, yang dikatakan dinding tauhid zat dia. Di situ Rasulullah dah ajar. Mesti harus mematikan di la ilaha il. Itu. Malaysia saya mimpi sendiri. Ujian yang datang berat. Masa tu saya tak tahu dah tempat nak bergantung lain dah. Allah je. Menjerit gitu. Menjerit dalam keadaan. Bukan 1-2 hari. 4-5 hari lebih lah kita rasakan nafas pun tak boleh. Kita rasa dia je menapaskan. Naik sedut tu, naik turun, dia kita rasa takut nak. Masih ada rasa kedirian lagi. Seolah-olah kita masih ada rasa macam seolah kita yang sedut nafas. Seolah-olah kita ada nyawa. Oh, bahaya tu. Lemah. Dia nak matikan kau ni sampai kau betul-betul tak ada. Baru dia masukkan hayat tu balik. Baru kau terasa begini rasanya. Daripada langsung tak disebut apa-apa, masuk daripada baru terasa takut kita nak ingat diri kita. Dia bagi pengalaman rohani oleh Allah. Dia ajar. Waalaikumsalam. Nampak cantiknya kehidupan kita yang sebenarnya kita disusun oleh Allah menerusi makam-makam kemampuan kita. Saya nak jumpa dengan Rasulullah SAW lah. Saya apa nak bagi tu, boleh tak saya selawat ni. Dia jumpa dengan satu wali. Kau nak jumpa Rasulullah, berapa ribu kau nak baca selawat? Berapa yang tu 70,000 satu hari? Boleh. Selama berapa lama? 2 tahun. Boleh. Tapi guru tu tak cakap gitu. Kalau kau buat gitu, selawat Nabi 70,000 tahun pun, 70,000 tahun pun kau buat 70,000 kali satu hari, tapi tetap tak akan dapat jumpa Rasulullah. Kenapa? Apa sebab dia? Sebab kau belum ada rasa cinta pada dia. Kan lain kan? Bukanlah saya cakap saya Haji kata sebut nama selawat Nabi kita tak dapat jumpa. Bukan, maksud saya kalau nak cepat jumpa, sanggup tak kau menerima ujian? Sebab ujian tu mana tu dia ujian daripada Allah tu, musibah yang datang bala ujian akan pergi ke tak nak pergi pada kita, dia pergi pada Rasulullah dulu. Rasulullah nak mudahkan tadi, baru dan lekatkan kita. Rasulullah juga mohon syafaat dia, diminta pada Allah, lekangkan. Jadi kalau kau berselawat, kau
Kau masih lagi berkira-kira, mana belum lagi. Tapi kau bilang kau selawat, innallaha maulan, kau tak rasa kau yang berselawat. Ya ayyuhallazina amanu, sebenarnya bukan kau yang disuruh, sebenarnya diri dia sendiri yang memuji kepada kekasihnya, sifat dia itu Nur Muhammad sallallahu. Baru betul. Lepas tu ni nama selawat ni perlu ada rasa cinta saya cakap. Tu. Jadi kau tadi nak 70,000 tak dapat. 70,000 selawat tak dapat. Selama katalah 10 tahun baca tak dapat. Rupanya kau duduk makam ni kau dah kau dapat. Kau duduk makam tu cinta pada dia, kau membuat. Bukan aku selawat, Allah lah berselawat pada kekasih ini, sifat dia juga. Baru kita selawat Allahumma salli ala Muhammad. Bukan kita yang berselawat. Ya ayyuhallazina sallu, yang sallu tu siapa? Dia dah. Sebab kita dipanggil ayyuhallazina amanu, kalau orang beriman dia tak rasa dia yang sebut. Balik pada innallaha, balik kepada akulah yang bersalah. Sebelum kalian aku. Kena faham sebenarnya. Dan semuanya aku yang berselawat. Barulah. Kata oleh wali tu, kata lagi, dan kau takkan mampu nak duduk situ sebelum ujian tu engkau nak hadapi. Lebih baik engkau minta jumpa dengan orang yang kau cintai, contoh guru kau, wali-wali Allah yang lain yang apa, sebelum kau nak jumpa Rasulullah. Sebab kemampuan ujian yang nak berjumpa Rasulullah tu kau tak mampu lagi. Kau belum mampu lagi. Belum. Kau mampu tak kalau ujian macam ni? Contoh dia. Tak mampu. Tuhan kata, Allah Ta'ala kata kau lebih baik kau wali-wali dulu yang biasa-biasa tu. Kau mimpi ke Syekh Abdul Qadir Jalani ke, yang bawa bukan dah sikit nak gendah kan. Lebih baik kau itu pun berat juga kalau nak mimpi dia tu, bukan saya cakap tak berat. Ujian tu tadi. Berani tak kau nak nempuh ujian sebelum nak? Kau nak jumpa ketua kampung macam mana ujiannya? Kau nak jumpa parlimen punya don ke parlimen? Kau nak jumpa dengan apa ni, raja punya apa ni, naib raja, pembantu raja, macam mana ujian dia? Dan kau nak jumpa dengan raja sendiri, macam mana ujian dia? Betul? Dan Allah tu sendiri macam mana? Tak? Bukan maknanya engkau boleh, Allah akan bagi susunan. Kau nak terus jumpa Rasulullah dengan kau punya kemampuan apa ni, ujian belum layak lagi. Ambil yang bawah-bawah dulu. Bukan saya tak bagi jumpa mimpi Rasulullah, bukan. Kau belum kena ujian. Ni bukan ilmu tau. Ni saya cerita bab ni kedudukan makam tau. Kalau makam kau tak terima ujian macam ni, katalah misal kata nak jumpa dengan Syekh Abdul Qadir ni, ujian ni 1000. Engkau tak boleh, kau nak jumpa dia tapi kemampuan kau ujian untuk nak terima tu 1000, engkau tak mampu nak terima ujian tu. Jadi kau kena tengok yang 200 ni lah. Pasal mampu kau 200 ujian tu. Nabi Ibrahim tu 1000 dia punya ujian, sembelih anak ujian dia. Boleh? Engkau selipar hilang pun mengamuk dah. Tu ujian ke berapa tu? Yang itu kau nak jumpa dengan tu orang-orang suci. Masih ada lagi kau kan? Ke mana kau nak dekat orang macam tu? Tak mampu kau nak ikut dia. Apa lagi nak jumpa dia kan? Kau tak terpanggil. Tapi kau tengok ujian yang menimpa kau. Berat tak? Maknanya yang lagi berat lagi sebenarnya kau akan jumpa yang lebih. Maknanya bukanlah maknanya Allah tu tak ada, maknanya Allah nak nunjukkan grade-grade kau ujian tu. Semalam saya dah cerita. Orang kafir macam mana? Itu bukan ujian. Kalau kena musibah, balu musibah dia, ribut taupan ke, terbakar balan tanah berbulan-bulan. Itu Allah nak bayar kontan di dunia ni. Sebab kau menutupi betul-betul Allah Ta'ala punya, kau rasa engkau. Tak ada niat kau nak kaji, kau rasa engkau. Itu orang dia tutup terus. Itu makna Allah Ta'ala. Kalau dia nak sedar-sedar lah. Allah dalam tu Allah bagi sedar juga. Semasa hidup ni kalau. Tapi yang kedua ni ada orang yang dia antara tak berapa lagi kenal diri, disebut nama Allah, dia kata dia kenal ibadah rajin, puasa rajin. Itu orang yang pertengahan. Yang Allah Ta'ala kata tu bukan ujian juga. Itu hanya teguran Allah. Lebih bagus lagi lah teguran daripada kafir tu tak kenal diri, tak kenal Allah.
Yang ketiga ni tadi yang kenal diri kenal Allah, Rasulullah, para Nabi, sahabat-sahabat Nabi, orang arif billah, wali Allah. Itu. Tapi yang paling tinggi Rasulullah lah, dia ada ranking dia kan. Tapi kita ambil yang mana darjat, yang mana ujian yang ni dulu. Itu pun kalau kita belajar kenal diri kenal Allah lah, mana layak terima ujian yang jenis tu, yang bawah sikit. Tengok macam mana pula kita. Dia akan naik lagi. Makam wali pun ada lagi atas, ada lagi atas. Ada abdal, ada kutub, ada gaus, ada kutubul gaus semua. Dia kepala segala kutub-kutub. Jadi ada kita. Jangan kita nak borangan nak jumpa yang kutubul gaus, yang bawah pun ujian, yang bawah punya grade kita tak boleh. Sebab kita nak jumpa tu kita perlu ada makam. Makam orang kenal diri kenal Allah, baru boleh kita duduk makam tu. Dia kenal diri kenal Allah, dia tak ada diri dia, baru Allah dia bagi sikit kedudukan makam tu tadi. Wali yang katalah yang paling bawah. Jadi kita boleh hadapi ujian tu sebab kita kenal diri kenal. Dah boleh tu lepas nanti 2-3 tahun kan, atau ikut itu susunan Allah. Dia tengok dah okey lama sikit, dia bagi lagi satu lagi. Wali ni punya ujian pula. Jadi kita duduk makam tu lah. Sebenarnya bukan kita pergi minta jumpa wali tu, tapi makam tu yang akan menselalukan dia kepada kita. Faham tak ni rahsia saya bagi ni. Lepas tu dah naik makam, last sekali kita naik, last sekali makam Syekh Abdul Qadir Jalani, katalah kutubul gaus, katalah zaman dia kutubul gaus. Dia paling tinggi lah waktu kata ya. Kita dah capai tu pula. Dah tak ada lagi makam tu, atas lagi dah Nabi dah. Kita tak mampu. Jadi cukup dinding tu. Itu pun kita tak tahan, tak boleh. Syekh Abdul Qadir Jalani punya tak mampu kita duduk makam dia. Kita tengok kejap boleh lah. Kita nak duduk makam tu tak boleh. Jadi kita ambil yang sekurang-kurangnya kenal diri kenal Allah, kita ada makam wali tu tadi. Maknanya kekasih tu. Tetap bersusun satu. Dia tak akan habis-habis. Ada. Yang penting ni kita jangan pandang ujian tu besar pergi makam apa. Yang penting kita besar mana pun musibah menimpa ataupun kecil mana pun, tetap yang penting mustahil ya ala tuju dia apa? Dengan siapa kau duduk waktu ujian tu, besar atau kecil. Sungguh pun kau kata ujian tu kecil tapi kau tak dengar Allah, gagal juga. Jadi tahu keputusan maknanya diri kita tadi, ujian apa yang paling berat? Yang paling berat pada kita semua ni siapa dia? Apa ujian ni? Mati, dan juga kita rasa ada di ini. Itu lebih musibah besar daripada segala musibah. Mana faham kan duduk di situ, nanti dia akan datang detect ujian tu datang, kita akan macam mana nak olahkan. Kalau kita dah dapat makam tu, sekarang macam mana kita nak melaksanakan dia. Bukan sekadar dibiar cakap aku duduk makam ni, aku dibagi dengan dia punya iktiraf sekali. Ujian tu menandakan sah engkau telah menerima daripada ujian daripada Allah, bersah. Menaikkan, lulus, menaikkan kau lagi daripada makam tu, naik ke lagi. Tapi diri kau tetap dengan Allah juga 24 jam. Baru kita tahu dalam kepada kita tu, ya Allah, baru selipar aja aku dah tak boleh, ya Allah. Aku dah suruh elok-elok hilang. Lepas tu kita prepare banyak-banyak ingat Allah. Tiba-tiba datang lagi ujian yang tak lulus tu lagi, selipar tadi. Kita berdetik hati kita. Bina betul pencuri ni kat masjid pun nak kebas juga. Kita maknanya yang pertama tu, lintasan pertama tu kita tak masih lagi berkata-kata dah. Kedua kita keluar masjid, tengok motor kita tayar hilang pula, dengan rim-rim je. Kita dah sentiasa dengan Allah prosesnya. Kita kata apa? Ya Allah, engkau yang ambil, ya Allah. Ini semua barang kau punya. Detik pertama tu. Tapi kalau detik tu yang pertama hilang lagi kat mana ada lagi, mana masih ada detect tak sampai makam tu lagi. Itu nilai kita itu tak boleh tipu. Allah tahu, wa kafa billahi syahid, cukup Allah menjadi saksi. Jadi jangan kita jujur pada diri kita masing-masing. Allah bukan tengok pada amalan-amalan kau. Bukanlah saya tak bagi amalan. Allah amalan sebenarnya Allah nak tengok inilah grade kau tu tadi. Kategori takwa kau macam mana. Itu pada diri masing-masing. Itu orang tak boleh nak. Takwa tu di sisi Allah yang nak nilai. Jadi engkau kena jujur.
Kau tak kenal diri, tak kenal Allah lagi, kau dah kata kau bertakwa. Itu tipu. Itu bertakwa ni mesti ujian tu dia dah melalui. Waalaikumsalam tuan-tuan. Sini Asih. Mal sini Mal, kawan. Mal kan. Kucing dah tak ada. Kucing dah tak ada dah. Mal sini. Saya kamar. Ya. Selepas ujian tu nanti, berat sangat tu tadi. Dah napas dah sampai sini. Cuba dapat nyawa balik, cuma ni punya rasa nikmat dia dengan Allah. Hargai tak? Hargai tak? Kalau tidak, yang dah asalnya ada, kita tak merasakan, tak kenal. Kita rasa kita tak manis. Rupanya bila Allah nak bagi bala ujian berat sekali, napas pun dah tak boleh nak sedut. Habis aku, ya Allah, engkau lah yang memegang nyawa aku. Aku dah faham. Masuk balik, hidup balik. Ya Allah, nikmat ya Allah. Takut kita nak merasa ada di mari tu matikan diri sebelum itu. Allah Ta'ala sayang kita. Cuma kita tutup. Dia yang hidup, Allah sebenarnya. Kita rasa kita melihat kita sifat 7 tu yang Allah anugerah pada kita tu Allah Ta'ala punya. Pertama, hayat, alimun, qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakal. Semua dia punya. Ni kau cakap, ni aku punya cakap, ni kau cerita dengan orang, kau bangga diri. Bila kau dah cerita bangga diri, kau nuntut, nanti balasan dia kau kena. Bukan tak payah sana, kat sini aja dia hantar dah. Orang pula tipu kau pula. Aku tak ada tipu orang. Kau tak ada tipu orang, kau tipu Allah. Kau rasa kau punya kalam. Kau dah gunakan kalam Allah untuk ke jalan, kau rasa kau. Nanti orang lain Allah tak lantar untuk sedarkan kau. Itu zaman Nabi Daud alaihissalam. Zaman Nabi Daud. Nabi boleh bercakap dengan binatang. Ada cacing. Ni cacing warna merah. Duduk bawah batu. Nabi Sulaiman tengok dia berjalan pelan. Nabi Daud tanya, untuk kegunaan apa Allah jadikan kau ni cacing? Dia kata, aku ni. Dia dengar suara, aku ni Allah jadikan aku siang mengucapkan subhanallah 1000 kali, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 1000 kali siang. Waktu malam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam 1000 kali. Menangis Nabi Daud. Cacing aja pun kau jadikan tak si cacing aja pun membesar. Siang lain malam. Kita manusia. Malu menangis Nabi Daud. Ya Allah, cacing aja pun tak sia-sia kau jadikan. Membesarkan aku, malu. Tu Nabi Daud alaihissalam. Jadi macam mana yang kita betul-betul faham Allah Ta'ala, yang kenal Allah Ta'ala. Tak mahu dia yang lain lagi dah. Beruntung kita tak mahu. Kita dah dapat itu. Sebab kita tahu makhluk-makhluk dia semua yang di langit, di bumi, semua yang nampak tak nampak, yang COVID semuanya menyebut subhanallah. Malamnya lain, siangnya lain. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa washabihi 1000 kali malam. Selawat lagi. Kita ni apa? Manusia yang Allah Ta'ala nak naikkan nama kita, kita tak, ya Allah, tak betul-betul kasih, tak betul-betul cinta pada Rasulullah, pada Allah kan. Jadi malulah kita kalau cacing sendiri pun Allah jadi, apatah lagi kita lebih mulia. Mengapa kita tak lebih daripada itu? Jadi bersyukur kita kepada Allah SWT. Tak ada lain yang kita hendakkan dalam perbincangan hidup kita, dalam kisah-kisah yang nak dinyatakan oleh Allah. Diri Allah nak menyatakan dirinya sendiri. Dia jadi semua tak ada kita. Semua menunjukkan di antara kisah dan mengisahkan dirinya. Dalam daripada Nabi Adam, daripada alam yang sebelum ada alam, semua mengisahkan dia dengan diri dia. Tak ada dua pun. Dan dikisahkan semua itu menyatakan semua keesaan dia. Tak ada dua. Apa pun kisah melaku ujian ke apa benda, Firaun lawan dengan Musa, itu semua aku yang kisahkan. Adam dengan Iblis dengan aku yang kisahkan. Kau tak perlu takut dengan apalah Iblis. Kau tak perlu takut dengan ujian apa pun.
Aku yang mengesahkan, aku yang menurunkan segala ujian-ujian, dan akulah yang sebelum aku menurunkan ujian, aku yang memberikan kekuatan kepada engkau layak untuk menerima ujian tu, dan aku juga yang akan melekangkan, menghilangkan ujian tu. Apa ada pada kita lagi tak? Jadi kesimpulannya, kita sentiasa ingat Allah. Itu makna kita tak kena ujian. Maknanya kita dah sentiasa dah kemuncak ujian kita dah kenal, iaitu keputusan dia dapat rasa Allah je yang ada. Betul? Itu maknanya kita dah mencapai segala ujian. Tapi duduk kat situ aja. Sebab apa pun ujian kita nak apa kata? Ujian kita nak dapat di istana tu. So kesudahan dia bila dapat nikmat duduk kat istana, apa sebenarnya? Tak cukup juga kan? Apa dia? Rupanya kita